Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula perbincangan kita dalam kitab Bulughul Maram. Sebelum saya nak menyebut hadis yang akan kita baca pada malam ini, saya suka untuk menyentuh perkara yang setiap tahun kita sebut, tetapi sekadar tazkirah, fadzakir, yakni mengingatkan, iaitu malam ini merupakan malam Jumaat yang pertama bulan Rejab. Bulan Rejab merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati, maksiat di dalamnya digandakan dosa. Di sana ada hadis yang palsu berhubung dengan fadilat malam Jumaat pertama bulan Rejab. Saya sebut mukaddimah ini kerana ada orang duk tanya, walaupun tiap-tiap tahun kita telah pun menjelaskan hal ini. Kerana ada pihak dalam negara kita ini, dalam negeri ini, alhamdulillah, mudah-mudahan tak ada pihak dalam negara kita ini, dia cuba menghidupkan petua-petua lama, amalan-amalan lama yang dia anggap sebagai, apa salahnya kita nak buat hadis palsu pun hadis juga, dia kata. Kita kata palsu, dia kata tak kira lah hadis. Dia demam sikit. Agama ni mesti dia ambil daripada sumbernya. Kita beribadah kepada Allah menurut yang Allah mahu, bukan saja pada Allah, tapi menurut cara yang Allah mahu. Kita manusia ini, kita pergi ke kedai, kita order satu makanan kita nak makan. Katakanlah kita order laksa. Duduk sekejap, dia mari bagi kat kita mi, ada udang, ada apa. Kita kata saya order laksa. Memang saya tahu cik order laksa, tapi mi lagi sedap. Yalah, tapi saya nak makan laksa, tapi mi lagi bagus. Kedai kami ni kata bagus. Hang punya lidah, aku punya lidah, hari ni aku nak makan laksa. Itu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari dibandingkan. Apabila dia telah menitahkan dengan satu titah, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia dah bagi tahu macam tu lah. Kita dah kata tak, kita buat satu cara lagi yang lagi bagus. Itulah perbandingannya. Kita pun tak terima dalam hidup kita orang pergi cuba, orang kata potong angin kita. Ini kan Allah yang alimun hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apabila telah memutuskan hukum-hukum di kalangan hamba-hambanya, peraturan-peraturan, sifat-sifat ibadah, maka kita ikutlah macam mana yang dia kendaki. Kalau kita nak buat inovasi, nak buat innovation,
kita akan jenuh orang kata, buat benda lain lah. Cara building ke, binaan, architecture ke, engineering ke, itu dia bagi dalam kehidupan dunia mubah. Kesemuanya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Buat yang itu lah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min baini layali wa la takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumu ahadukum. Nabi kata, jangan kamu khususkan pada malam Jumaat dengan apa-apa sembahyang yang tidak ada pada malam-malam yang lain. Tak ada sembahyang special malam Jumaat. Nabi kata jangan, tak ada. Nabi kata dalam Sahih Muslim, Nabi kata, jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan satu puasa yang tak ada pada hari-hari lain, melainkan dia adalah merupakan puasa yang kamu puasa di kalangan puasa kamu. Yang ni kita dah nazar nak puasa 3 hari, salah satunya hari Jumaat. Apa? Bukan kita khususkan hari Jumaat, dia dalam hak mana yang kita nak amalkan tu, dia ada dalam tu, bukan kerana khusus hari Jumaat. Tak. Hadis Nabi sahih, kita kata itu fahaman dia. Lalu kita baca qaul ulama dalam tafsirkan benda ni. Saya baca apa qaul ni kata, wa fi hadzal hadithi an-nahyu as-sarih an takhsisi lailatil jumu'ati bi salatin min baini layal wa yawmiha bi shaumin kama taqaddam wa hadha muttafaqun ala karahiyatihi wa ihtajja bihi al-ulama ala karahati hadhihi as-salati al-mubtadi'ati allati tusamma ar-raghaib. Apa makna dia? Sekali saya beritahu siapa yang kata benda ni. Pada hadis ini larangan yang jelas mengkhususkan malam Jumaat dengan satu sembahyang yang tak ada pada malam-malam yang lain. Mengkhususkan hari Jumaat dengan puasa yang tak ada pada hari-hari lain, seperti mana yang telah dinyatakan. Kau ni kata, wa hadza muttafaqun alaihi, dan ini wa hadza muttafaqun ala karahatihi, dan ini sepakat di atas hal ini dibenci. Wa ihtajja bihil ulama ala karahati hadhihi as-salatil mubtadi'ah. Ulama berhujah dengan dalil ini tentang makruh ataupun dibencinya sembahyang yang bid'ah. Oh, dengar bid'ah melompat tu. Duduk-duduk tu. Tentu kitab Wahabi lah ni. Ulama besar Wahabi ni kata ni. Kita nak tengok siapa ulama besar Wahabi kata ni. Kena tuduh Wahabi dah kawan ni. Allati tusamma ar-raghaib, yang dinamakan dengan ar-raghaib. Qatalallahu wadi'aha, semoga Allah membinasakan orang yang mengada-ngadakan sembahyang tu. Qatallah ni berat, bunuh, Allah bunuh orang yang mengada-ngadakan sembahyang ni. Wa mukhtari'aha, dan mengada-ngadakannya. Fa innaha bid'atun munkaratun minal bid'ah allati hiya dhalalatun wa jahalah. Kerana dia adalah bid'ah yang mungkar di kalangan bid'ah, yang padanya kesesatan dan kejahilan. Wahabi besar kawan ni. Sehari kita tengok siapa dia hak kata ni. Mereka dengarnya ni melompat. Puak-puak ni baca buku Wahabi, dia ni memang teruk Wahabi besar. Yang buku yang kata ni, wa fiha munkaratun zahirah, padanya
kemungkaran-kemungkaran yang zahir, yang jelas. Waqad sannafa jama'atun minal a'immah, telah menulis sekumpulan daripada para imam, musannafatin nafisatin fi taqbihiha, tulisan-tulisan yang sangat bernilai di dalam memburukkan sembahyang yang diada-adakan tu. Sembahyang malam Rejab ni, hadi paduk kempen ni. Ada geng-geng duk kempen lah ni. Wa tadlili musalliha, dan mereka menyesatkan orang yang menunaikan solat. Sembahyang boleh jadi sesat, teruk berbuat ni. Wa mubtadi'aha, sekali lagi, dan orang yang membuat kerja bid'ah ini. Wa dalilu qubhiha wa butlaniha wa tadallu fa'iliha akthar min an tuhsa, dan dalil tentang buruknya, batilnya, sesatnya pelakunya terlalu banyak untuk dinilai. Ini memang Wahabi besar. Berapa kali perkataan bid'ah duk sebut? Siapa yang sebut ni? Al-Imam Nawawi rahimahullah mensyarahkan Sahih Muslim. Dengar tu, Imam Nawawi Wahabi dia kata. Dia kata ulama dulu mana ada duk kata bid'ah. Kita kata bid'ah, Imam Nawawi kata apa? Sesat, jahil, bid'ah. Takkanlah orang semayang sesat, takkan orang semayang Tuhan nak bubuh dalam neraka. Satu rakaat pula tu. Siapa kata ni? Al-Imam Nawawi rahimah, tiang ulama muhaqqiq bagi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bubuh, jangan bubuh nama tempat, nama Imam Nawawi, buat kerja tak semacam dengan Nawawi kita. An-Nawawi rahimahullah, depa kata geng-geng tu mana hormat ulama. Depa tuduh orang tak sama, depa tak sama jauh, habis selalu. Kan? Sampai orang yang kena tuduh Wahabi pun tak tahu Wahabi apa. Kucing jatuh atas bumbung di rumah dia tengah malam, Wahabi dia kata. Kesian ke kucing tu. Maksudnya dia kata depa ni tak hormat ulama, tak mau dengar pada ulama. Ini ulama Nawawi mazhab Syafi'i, dia kata bid'ah. Kita kata bid'ah Nabi tak buat, pendek ya. Nawawi bid'ah, sesat, jahil. Kerana demikian, kerja para ulama, bukan kita kata. An-Nawawi rahimahullah kata, oh dia kata kitab ni mesti menyeleweng. Mesti menyeleweng. Pergi cari hadis Imam Muslim tentang bab tadi, hak kita baca tadi. Pergi cari syarah Sahih Al-Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Kenapa Imam Nawawi kata macam tu? Kena agama mesti dipelihara ketulinan dia. Pelihara ketulinan dia. Kita tak sebut sekerah tu, kita habaq terus buat dia. Imam Nawawi sebut kerah. Kadang-kadang orang ni, kadang-kadang orang ni dia cakap, saya kebetulan jumpa dengan satu hamba Allah. Hamba Allah ni pensyarah universiti, bekas pensyarah universiti, dan salah satu universiti di Perlis ni tuan-tuan kira ada berapa? QIMS tak masuk lah. Bekas pensyarah universiti dia ni bab komplain maib A ya, bau pencin. Secara kebetulan dia duduk tepi saya kata, tanya selama ni duduk sekan sangat, tanya dekat ni. Perempuan pergi sana lah kali dia kata saya tak puas hati sebab Perlis ni kata kunut bid'ah. Saya kata dengar tak mana Perlis kata kunut bid'ah tu dia tak buat. Dia tak buat, kita kata bid'ah kan? Dia kata tengok dia tak buat. Lepas tu saya tengok dia kata khutbah kata kullu bid'atin dhalalah. Bila nak mula khutbah kata macam tu.
Saya kata hak tu memang ungkapan Nabi bila mula khutbah. Jadi saya tengok bila khutbah kata macam tu, lepas tu saya tengok kunut tak ada, saya simpulkan kunut bid'ah. Boleh kata. Dia tolong buat kesimpulan tu. Pensyarah universiti katakan, sebagai pensyarah universiti, saya kata you pergi cari sebagai ahli akademik tu, academician. You pergi find the official statement daripada pihak yang ada. Kita kata ini khilaf dalam mazhab, kita mentarjihkan tidak ada kunut. Kita tarjih tak ada kunut, kita tak kata bid'ah. Walaupun ada qaul yang kata bid'ah, kita tak kata bid'ah dalam fatwa. Dia kata ada tu imam kata, yang rasmi ada hang pensyarah. Tapi dia kata kunut ni makna dia elok, kenapa kita tak buat? Soal makna elok banyak benda. Kita tanya semayang malam Nabi baca apa? Dia tak ingat. Kenapa tak hafal makna dia elok? Tengah-tengah dia duduk dengan saya, time makan. Dia makan tangan kiri. Makan tangan kiri. Saya terus pegang dia, saya kata, Nabi suruh makan tangan kanan. Nabi tengok kepada Umar bin Salam, Nabi kata, ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik, bismillah, makan dengan tangan kamu, kanan kamu. Nabi kata makan dengan tangan kiri ni syaitan. Dia kata saya duk biasa dah kiri. Saya kata punyalah jelas hadis Nabi, entah tak mau nak amalkan. Hak benda tak pasti amalan, hak tu kita duk kalut, duk suruh orang lain amalkan. Tu menunjukkan kadang-kadang hal-hal ni berlaku bukan kerana ilmiah, tapi kerana hasad, tak puas hati, tak ada kerja. Last sekali saya duk kaji dia ni pasal apa, sembang rupanya ada 10 tahun lebih dulu dia ada minta projek kat Maib tak bagi. Yang tu punya projek dia. Yang tu baru saya dapat. Patutlah. Amboi, kawan dia marah bab lain. Dunia baca hadis panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masjida lam tubna lihadha, rawahu Muslim. Ini satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, kita telah kenalkan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, sesiapa yang mendengar seseorang yang yanshud, menjerit ataupun angkat suara kata dhalatan, duk bagi tahu asalnya dhalah ni binatang hilang. Unta saya hilang, siapa ada jumpa? Tu yanshud. Kambing saya hilang, siapa ada jumpa? Lembu saya hilang, siapa ada jumpa? Fil masjid, di dalam masjid. Pasal apa hal ni berlaku? Sebelum kita nak baca hadis ni dalam terus, sebab masjid adalah tempat orang berimpun. Bila tempat orang berimpun, kadang-kala paling mudah sekali bila binatang hilang, pitanya orang dalam masjid. Pada zaman dulu, sekarang tak apalah, ada medsos kan, ada media sosial. Dulu tak ada. Dia apa, badui padang pasir mana ke apa, barang hilang masuk dalam masjid, ataupun binatang hilang masuk dalam masjid, jerit dalam masjid ataupun angkat suara dalam masjid, bagi tahu bahawasanya siapa jumpa barang saya. Jadi masjid jadi tempat untuk iklan barang, barang orang hilang. Pasal itu pusat dia, kerana pusat tempat orang bertumpah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kita dengar orang kata macam tu dalam masjid, falyaqul, hendaklah
kita kata, seorang tu kata, la raddahallahu alaika, Allah Ta'ala tak akan mengembalikannya kepadamu. Sunnahnya kita kata, Allah tak akan mengembalikan barangmu yang hilang. Macam mana? Fa innal masjida la tubna li hadha, kerana masjid tidak dibina untuk ini. Di kalangan para ulama, mereka berbincang, adakah fa innal masjida la tubna li hadha, masjid tak dibina untuk ini tu termasuk dalam hak perlu kita kata ke, ataupun yang tu ulasan Nabi yang kemudian? Zahirnya yang nampaknya macam doa kita patut sikit dah, la raddahallahu alaika, Allah tak kembalikannya kepada kamu. Tak ni bila orang tu kata barang saya, Assalamualaikum tuan-tuan, tuan-tuan ada nampak tak saya punya motosikal hilang dah 3 hari dah, pergi kat depan masjid ni, kita dengar, kita jawab la raddahallahu alaika, la raddahallahu alaika, Allah tak bagi pulang baliklah barang tu. Sebab kata Nabi, masjid tak dibina untuk itu. Kerana kalau dibenarkan hal itu, semua orang mari iklan barang dia. Tak jadi kerjalah masjid. Pas mayang, orang tu iklan. Lepas mayang, orang ni bagi tahu, tuan-tuan saya ada ni. Nanti kita tengok lagi ada tentang menega pula. Lepas tu kau ni pula, tuan-tuan saya baru saja buka pasar raya, harap boleh tolong beli tu. Seorang pula, tuan-tuan saya baru saja buka warung kopi di sekian, harap kita semua boleh tolong tu. Masjid akan jadi tempat macam mengapa? Pasar. Semua orang mengiklankan kepentingan diri dia, maka tak jadi dia suasana masjid. Main masjid semua orang teringat ada tujuan dunia dia yang lain, bukan tujuan akhirat, tujuan nak dapatkan balik dunia dia. Para ulama berbincang tentang hukum orang yang pi iklan bagi tahu barang dia hilang. Dhalah maksud binatang, termasuklah barang lah juga. Apa hukum? Di kalangan mereka menyatakan ia adalah sesuatu yang haram. Bukti haram kerana Nabi suruh doa bagi tak dapat balik. Kita tak boleh doa macam tu. Kalau kita tengok orang di luar masjid kata, tuan-tuan saya ada hilang barang, kita tak boleh kata la raddahallahu alaik, semoga Tuhan tak bagi barang balik. Tak boleh, sebab dia iklan di luar masjid. Patut kita doa supaya Allah bagi balik. Pasal apa kita doa dalam masjid macam tu? Sebab dalam masjid dia telah merosakkan tujuan masjid. Dia telah merosakkan tujuan masjid, iaitu masjid dijadikan kepentingan diri dia untuk iklan barang dia. Saya di Penang dulu pernah ada satu penceramah tu, terkenal lah juga. Dia baru buka pasar raya, bukan pasar raya lah, macam mini market lah dia buka. Dia kempen dalam khutbah dia, siap dia habaq lagi, siapa yang tak beli kalau saya buka dan saya gagal pasar raya, tuan-tuan bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala kerana tidak menolong sesama Islam. Dia gempak orang lagi. Pada orang lain mungkin pergi beli kedai orang lain. Dia boleh. Kalau ustaz boleh, makmum pun boleh tak? Boleh. Kalau kita semua masyarakat peniaga, kita ada 20 orang peniaga, 20 orang peniaga boleh iklan tak? Boleh. Lepas tu kita pula nak cari pekerja. Pas mayang, tuan-tuan saya cari 3 orang pekerja untuk restoran saya, siapa nak kerja beritahu. Main seorang lagi pula, tuan-tuan saya cari 2 orang untuk pembantu rumah saya. Main masjid jadi macam tu. Faham tak?
Maka dengan itu Nabi kita suruh kita doa sunnah. Sunnah doa ni elok. Yang ni sunnah doa yang opposite, yang bertentangan, Allah Ta'ala tak kembali. Kenapa? Kalau dia buat macam tu, aku barangku dulu iklan kat masjid lah semua, maka berpusu-pusulah orang menjadikan masjid tempat iklan. Dan fa innal masjida lam tubna li hadza, karena masjid tidak dibina untuk itu. Ini dia panggil illah ataupun hikmah. Kenapa tak bagi? Nabi bagi tahu sebab. Agama khususnya di dalam hal-hal muamalah, titah perintah syarak ada sebab musababnya. Karena macam selalu saya ulang, nak bagi faham tu saya ulang dah beribu kali ulang. Tuhan tidak akan dan Nabi-Nya tidak akan memerintahkan apa-apa yang mana Allah Ta'ala ada kepentingan, kerana Tuhan itu maha suci daripada memerlukan makhluk. Ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Maka semua hukum hakam syarak, titah perintah syarak, faedahnya balik kepada hamba itu sendiri. Ia balik kepada kemaslahatan. Walaupun kita nampak tak balik pada kita, tapi ia balik kepada masjid. Mungkin hari ni kita seronok sebab kita iklan, besok kita nak semayang orang iklan, kita nak baca Quran orang iklan. Tak boleh nak khusyuk semayang, Allahu Akbar, teringat, weh tadi ada iklan orang nak cari kerja, anak aku boleh ikut. Gaya nak baca Quran, weh ada orang iklan. Tak boleh nak ibadat dalam masjid. Manusia ada fasa-fasa dia, di luar dia boleh buat, bukan di dalam masjid. Maka itu mengapa Nabi SAW tak benarkan. Dan agama begitu sifatnya, kita wajib percaya tidak ada titah perintah Allah yang jelas dan titah perintah Rasulullah SAW melainkan padanya ada kebaikan untuk hamba. Mesti. Mungkin sebahagiannya kita tak nampak, kita tak tahu, mungkin kita tak jumpa. Macam daging khinzir, orang tak jumpa sebabnya, tapi kemudian orang jumpa sebabnya. Masa kita tak jumpa, tidaklah berarti hukum tu tak ada. Kalau hukumnya jelas, ada lah. Melainkan ada benda yang mana kita boleh faham illah dia, kita boleh faham illah dia. Bila kita boleh faham illah dia, kita ada ruang untuk ijtihad maksud dia. Karena hukum itu taduru ma'al illah, taduru ma'al illah, dia berputar bersama dengan illah. Ahkam, hukum hakam syarak berputar bersama illah. Ada benda yang illahnya jelas, ada benda yang kadang-kadang tak jelas, tapi kalau hukumnya jelas, ada hukum di situ. Pasal apa tak boleh minum arak? Semua benda yang selalu kita buat contoh, sebab memabukkan. Kalau hilang mabuk daripada arak dah jadi cuka, sudah tak haram. Ada benda yang ulama bincang, adakah ini illah atau bukan kerana illah. Misalnya wanita bermusafir tanpa mahram, musafir tanpa mahram. Kenapa Nabi larang? La tusafirul mar'ah biduni mahram. Kerana Nabi larang wanita bermusafir tanpa mahram. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan Nabi larang-larang. Di kalangan mereka kata kerana fitnah kepada wanita. Kalau wanita bermusafir tanpa mahram tapi bersama dengan kumpulan wanita yang ramai yang terselamat daripada fitnah, boleh ataupun tak?
Dalam sebahagian mazhab seperti mazhab Syafi'i rahimahullah, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan hal itu kerana dia melihat di sudut illah. Dia melihat di sudut illah. Kenapa larangan tu? Kerana illahnya itu. Ada benda suruhannya jelas. Jilatan anjing basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Illah dah kerana air tanah apa kita tak dapat tahu. Kemudian orang buat kajian, tapi hal itu masih berjalan. Di kalangan para ulama kata maintain dengan air tanah. Di kalangan mereka menyatakan jika tidak ada air tanah, apa-apa yang sabun, daun-daun yang mengambil tempat macam tanah boleh. Ada kaul di kalangan para ulama yang menyebut hal seperti itu. Karena melihat pada illah. Tak apa, cuma ini adalah kenapa Nabi bagi tahu, kerana perbuatan itu menyanggahi tujuan masjid. Kita kata Allah seorang je, kalau seorang boleh, 2 orang mesti boleh. Betul tak? Kalau 2 orang boleh, 3 orang boleh. Tak bolehlah Tok Imam kata, tak, aku benarkan dia saja. Kita tanya, apa kuasa Tok Imam dia saja boleh? Dia kawanku. Tak boleh lah. Dia menantuku, tak boleh lah. Mesti sama. Maka Nabi SAW tak benar. Timbul perbincangan di kalangan para ulama, macam mana kalau dia bukan minta barang habak, barang dia hilang, tapi dia habak barang orang hilang. Betul tak? Siapa yang ada hilang jam boleh mai jumpa Tok Imam? Boleh tak? Macam mana tu? Cuba Tok Imam abang. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan ini termasuk benda yang sama di kalangan para ulama. Namun di kalangan mereka membedakan hal ini. Mereka kata dia tak sama dengan satu orang habak barang dia hilang dengan satu orang yang habak nak bagi balik barang orang yang hilang. Hak yang pertama, kepentingan diri dia. Yang kedua, dia tak ada kepentingan, kebaikan untuk orang lain. Terutama apabila benda tu berlaku di dalam masjid. Tapi kalau barang tu hilang di luar masjid, dia pergi iklan di luar masjid. Kalau satu orang dia hilang barang, habis tu tak boleh ke kalau saya hilang barang, saya nak pergi habaq kat masjid? Boleh, tapi bukan dalam masjid. Di mana? Di luar masjid. Kat pintu orang nak keluar tu, Assalamualaikum tuan-tuan, saya ada hilang ni, bagi tahu kat sana. Bukan tempat ibadat dalam masjid. Cumanya bahagian yang bagi tahu siapa ada barang hilang mai jumpa dia, diringankan fatwa oleh para ulama. Sebahagiannya menyatakan ini tak termasuk dalam maksud hadis, kerana yang ni dia buat baik pada orang, terutama barang yang orang masih ada dalam. Apabila kehilangan tu membabitkan dalam masjid dan ia di bawah urusan takbir masjid, jangan pergi hilang di hulu kampung sana tu, dia kalut duk main habaq dalam masjid. Melainkan kawan yang iklan tu ada kepentingan perniagaan lain. Siapa yang ada hilang barang boleh jumpa Tok Imam, tapi cas dia RM5 seorang. Dia ada bisnes, dia ada kepentingan. Itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Ini hal-hal yang dibincangkan oleh para ulama di dalam masalah ni. Okey. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini riwayat al-Imam an-Nasa'i dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya, dan hadis ini sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, faqulu lahu, katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak, Allah Ta'ala tidak akan menguntungkan jual beli kamu. Dia jadikan masjid tempat jual beli. Tuan-tuan, saya ada jual sekian-sekian, siapa nak beli mai? Biasanya tuan-tuan jangan buat. Siapa yang selalu buat perangai ni? Siapa selalu buat perangai ni? Ustaz, tapi bukan dalam negara kita, di Somalia ataupun di Kenya. Nabi larang. Tuan-tuan, malam ni saya mai, lepas ceramah ni saya juga ada jual barang-barang saya sikit, saya bawa mai. Ada krepek, ada ayak yang telah saya jampi, kalau anak tak cerdik makan jadi cerdik. Ada kurma yang telah saya campur dengan sekian-sekian, kalau makan jadi sekian-sekian. Nak bagi bunyi agama sikit, 10% daripada pembelian itu akan saya sumbangkan kepada madrasah saya. Itu dia punya marketing lah. Dia punya marketing dia tu. Ini semua benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Jual beli dalam masjid. Sunnah. Kita dengar benda macam ni, kita kata la arbahallahu tijaratak, Allah tak akan menguntungkan penjual beli kamu. Jual beli maksud apa? Urusan muamalah yang ada tukar barang yang membabitkan keuntungan. Para ulama membahaskan hadis-hadis ni. Di kalangan mereka menyatakan, jumhur dulu, dia kata makruh jual beli dalam masjid, belum sampai haram. Tapi kalau sampai mengganggu orang solat, haram. Tapi kalau tak mengganggu, makruh. Dalam kalangan ulama seperti mazhab Hanbali, dia kata haram berdasarkan hadis ni, kerana Nabi suruh kita doa supaya tak untung dia. Mana boleh doa kat orang Muslim bagi tak untung? Melainkan benda tu salah dan haram di sisi Allah. Itu pendapat sebagian ulama. Jumhur kata makruh, dibenci oleh syarak, tapi belum sampai haram. Kalau ganggu orang solat, haram. Tapi kalau dia duduk tepi kawan dia mai, dia buat keluar, aku ada minyak wangi yang nak beli, berapa dia? 10 ringgit. Mazhab Hanbali kata haram. Jumhur kata makruh buatan tu. Cuma yang pasti sunnahnya kita tengok Allah Ta'ala tak untungkan jual beli kamu. Kemudian mereka berbincang pula, kalau haram, jual beli itu sah ke tak? Jumhur para ulama menyatakan jual beli itu sah. Makruh dan tapi jual beli sah. Kerana jual beli apabila syaratnya cukup sah. Dalam mazhab Hanbali dia kata jual beli tidak sah. Kena ambil balik duit tu, kena pergi buat akad lain di luar masjid. Wallahu ta'ala alam, yang sahihnya jual beli itu sah. Pasal syarat jual beli itu cukup. Tapi apapun, jual beli itu tidak diberkati. Kerana Nabi suruh Nabi suruh apa? Doa. Tak mustahil malaikat pun doa yang sama Nabi suruh. Idza ra'aitum, jika kamu tengok. Walaupun mungkin kita tak tengok, jika kita tahu. Kemudian para ulama bincang, pada zaman sekarang orang boleh jual beli, buka handphone boleh jual beli. Klik beli barang kat Shopee. Sebelum nak balik, klik dulu, sekali sampai rumah,
tak mau sebutlah, syarikat yang makanan tu, dia dah hantar barang mari ke rumah kita. Apa hukum tu? Sekurang-kurangnya makruh di dalam masjid. Tapi kalau sampai peringkat pakat duk bangkit jual temikai lah dalam ni, lepas tu tang tu jual cepedak lah, sehingga menjadikan masjid bagaikan pasar yang mengganggu orang beribadah, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Dan sunnah Nabi SAW di dalam hal ini, apabila kita melihat orang melakukan hal itu, kita pun doa supaya tak untung. Sebab tu buat benda ni di luar masjid lah. Buat hal ni di luar masjid. Walaupun ada khilaf tu, buat benda ni di luar masjid. Sehingga orang dia kata makruh je, tapi tahu tu doa tu. Doa, manusia doa. Hadis ni malaikat tahu, malaikat doa. Kalaupun kita kata kita tak pakai mazhab Hambali punya, kita ambil, kita macam tu kan, hak mana nak mudah kita ambil yang mudah lah. Tapi kita elakkan. Melainkan hal itu macam tadilah, seseorang itu terdesak dan seumpamanya terpaksa pada zaman teknologi moden ni, dia terpaksa klik juga. Kalau tak klik lagi, akan sesuatu berlaku, dia punya hilang duit dia ke apa. Tapi untuk mengelakkan itu, yang afdal, dia langkah keluar daripada kawasan masjid ni. Masjid apa? Kawasan yang mana kita beriktikaf, beribadat di dalamnya ni masjid. Tandas walaupun duduk dalam kawasan pagar masjid, dia bukan masjid. Kita tak iktikaf dalam tandas. Setengah orang dia buat petak-petak tu, dia kata bukan dalam masjid, di luar masjid, di tepi tu. Itu juga masjid. Kena kita salat dan boleh berniat untuk iktikaf di dalamnya. Kawasan yang mana kita dibina untuk ibadah, ia adalah dibina dan diwakafkan untuk ibadah, ia adalah masjid. Saya jawab soalan yang asal yang ada, dan sebahagian tu saya telah tulis sebagai soalan yang ditanya ini, iaitu tentang tadi kita sebut tentang jual beli yang membabitkan kita order secara online. Sekiranya kita order barang, dia hantar barang yang lain, apakah boleh kita gunakan barang tu ataupun tak? Kita order umpamanya jenis A, dia hantar jenis B, berbeza. Ataupun kita nak beli warna kuning, dia hantar warna biru. Boleh ataupun tak kita gunakan, kerana dia tak tuntut pun. Kalau sekiranya barang itu dihantar dan tak sama seperti yang kita sifatkan masa kita order tu, maka di sana boleh berlakunya apa yang disebut dalam kitab fiqh sebagai bab al-khiyar, pilihan, dan ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Khiyar kadang-kadang disebabkan kerana aib, barang tu cacat, dia hantar mai kat kita, tak boleh guna. Mungkin dia ada 10 function, satu tak boleh guna, so kita boleh melakukan khiyar. Yang kedua ialah mungkin tausif tak sama, kita minta lain, dia hantar barang tu betul tapi bukan yang macam yang kita nak tu kan. Misalnya dia hantar bunga juga, tapi bunga kita minta lain, bunga hak dia hantar lain. Semua barang ni pada kaedahnya boleh khiyar. Maksud wajib dia kena ganti jika kita hantar. Termasuk orang Islam sekarang ni, ramai yang duk kerja ni, dia kata dah hantar dah, pakai je lah. Sebagai orang dia akai, barang dia tak habis, orang minta yang lain, dia hantar yang lain. Kalau dia hantar barang yang lain, kita boleh khiyar, yang ni kita boleh tukar balik dengan syarat kita jangan guna. Kalau kita guna, berarti kita bersetuju untuk beli.
Kita guna, kita bersetuju untuk beli. Kalau kata saya memang guna tapi saya tak setuju untuk beli, kita tetap kena bayar juga, sebab dhaman, ganti rugi. Ganti rugi di atas barang tu. Okey, kalau dia hantar barang tu mai kat kita, kemudian bukan yang kita mau, kita nak kena hantar balik kat dia, siapa yang kena tanggung kos hantar balik? Penjual ke pembeli? Siapa kena tanggung? Penjual kena. Kalau dia tak mau tanggung kos, kita tak wajib hantar balik, tapi dia memang wajib kembalikan duit kita, pasal dia tidak berhak memberikan kos tambahan yang mana bukan menjadi kewajipan kita, melainkan ada perjanjian di dalam akad yang sebelum daripada itu, melainkan jika tak wajib. Dan ini adalah perkara-perkara yang saya sebut secara umum ni, kerana kita sekarang ni banyak berniaga online dan seumpamanya. Kita tak boleh, saya pun pernah order satu barang, dia hantar yang lain. Saya kenal owner dia tu, tahu owner dia tu, kita tak apa siapa hantar yang lain, tak sama macam awal. Dia kata pak dia suruh hantar, mana tahu kot Datuk Mufti berkenan hak ni. Mana boleh macam tu. Kita minta hal lain, dia nak promosi barang lain tapi hantar mai kat kita barang tu. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh buat macam tu. Dan ini soal jual beli lah soal halal haram. Orang-orang yang sebab tu Sayyidina Umar tak benarkan orang masuk ke dalam pasar melainkan mempelajari hukum hakam tentang jual beli. Sekarang ramai orang berniaga online ni pun dia hendaklah sama, tahu hukum hakam ni. Kalau orang pesan macam tu, kita wajib bagi macam tu. Kita tak boleh ubah pesanan dia. Okey. Dan kita tidak boleh ada ghish, kita tak boleh ada penipuan. Pasal sekarang bila online, orang boleh tipu. Dia buat macam mana? Dia ambil gambar benda tu punya elok, kita nampak punya besar, dan kita tak nyatakan dia besar mana, melainkan kita sifatkan dia ni panjang berapa inci ataupun panjang berapa sentimeter, berapa milimeter, kita bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Kita buat bagi gambar tu nampak, memang kita pun tahu siapa tengok ni memang akan terpengaruh lah dengan gambar ni, akan beli. Memang bila mai bukan macam tu lah. Ini termasuk dalam ghish. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan di kalangan kami. Itu yang Nabi kata, afala ja'altahu fawqa ta'am likay yarahu an-nas. Kenapa kau tak letak di atas supaya orang nampak? Kenapa kau letak yang basah tu di bawah? Ini penipuan. Sama juga, tuan-tuan, kita jujur. Orang main nak beli di kedai kita, kita ambil gambar nasi ke gulai kita ambil gambar. Kita tak tahu macam mana, kita tengok pada gambar ni memang lah. Udang nampak besar ni pasal kita nampak ukuran saiz mi tu dengan udang tu memang udang besar. Pasal pinggan tu nampak macam nak separuh pinggan tu besarnya udang tu. Memang besar ni. Ini cicit udang, tadi nenda dia, kita buat kecil, yang tu gambar abang biasa lah. Dia dah ghish, memakan harta orang cara yang haram, penipu. Melainkan dia tulis terang-terang gambar hanyalah hiasan, tidak ada kena mengena dengan mi yang hidup ataupun mi yang mati. Itu tak apa. Ini adalah hal-hal yang mesti dijaga di dalam urusan muamalah. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan tak ada soalan, saya nak tutup. Ada? Ya.
Dia iklan tadi termasuk dalam hadis insya'udhallah tadi. Iaitu dia jual beli. Para ulama dalam kitab fiqh sebut masalah ni. Macam mana kalau dia seorang duduk luar masjid, seorang duduk luar masjid. Aku beli barang hang, dia duduk dalam masjid, dia bayar duit dalam masjid. Kawan seorang lagi yang terima duit, ijab dan qabul berlaku di luar masjid, dia tu ambil duit daripada luar masjid. Mereka kata sama. Kawan yang duduk dalam masjid hukum tu, yang duduk luar masjid tak kena hukum tu lah. Tapi kalau dia tak beli, dia kempen barang dia. Kalau kempen barang hilang tak boleh, kempen jual barang lagi tak boleh. Barang hilang betul-betul dia susah. Ni kempen jual barang. Kalau satu ustaz boleh kempen, Assalamualaikum tuan-tuan, saya datang malam ni bawa krepek, bawa jeruk madu, bawa madu saya ni daripada Yaman. Kalau makan yang mana bengap terus jadi cerdik umpamanya kan. Kalaupun apa lagi depa jual tu, aiskrim, apalah kismi ke apa, makan jadi cerdik. Siapa yang nak beli boleh beli di luar masjid. Dia kempen dalam masjid. Kita kata kalau ustaz tu boleh, kenapa kita tak boleh? Assalamualaikum tuan-tuan, saya pun baru buka bengkel welding satu. Siapa nak apa-apa boleh main welding. Dia mesti boleh. Seorang pun pakai, tuan-tuan saya pun ada buat cakotel malam-malam. Habis satu masjid ni, kita main dengar ni lah malam-malam. Tak boleh dia kata, saya ustaz, saya mesti boleh. Hampa bukan ustaz, tak boleh lah mikrofon saya pegang. Tak boleh buat macam tu. Sebab itu Nabi SAW tak bagi. Sebab itu saya lalu dah bagi tahu dah, kalau mana-mana ustaz jual barang dalam masjid, dia pelapor kat kita, kita stop dia daripada mengajak, diperoleh dia. Dia ambil tak apa dah. Kan masjid dah bagi dah duit minyak apa semua kat dia. Dia ambil yang tu. Dia nak kempen, dia keluar pergi daripada pintu luar masjid tu, Assalamualaikum tuan-tuan, penceramah di dalam telah keluar di luar. Kali ini saya jual pula madu lebah. Tak apalah, dia pergi di luar, jangan dikempen dalam masjid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.